Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke dalam segmen saya. Dalam segmen refleksi Mukadimah Azina RMA. Jadi sebenarnya lama sangat kita tak bertemu lagi. Kan tak diizinkan oleh Allah, ya Allah. Kan sebab sebelum ni pertama sekalinya saya ingin mengucapkan ribuan kemaafan, minta maaf daripada saya kerana tidak dapat membuat live sebelum ni. Dah lama dah sebenarnya kerana adanya kekurangan dari segi suara saya, kemudian lepas tu banyak cuti pula kan. Jadi Alhamdulillah akhirnya kita bertemu pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Walaupun dah malam, tapi sempat juga untuk saya mengucapkan salam Jumaat yang penuh barakah ini, dan semoga Jumaat kita pada kali ini diberkati dan diredai oleh Allah SWT. Jadi sama-sama kita banyakkan amalan kita, dan semoga semua yang menonton saya ini memudahkan segala urusan, berada dalam keadaan yang sihat selalu kan, dan juga semoga semuanya dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan Allah selalu, insya-Allah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita panjatkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, seperti biasa saya akan mengadakan sedikit refleksi. Sudah lama kan kita adakan sedikitlah refleksi mengenai aktiviti pembelajaran di Umar Center ini. Jadi alhamdulillah, untuk kali ini bermula dengan mengenai tilawah Al-Quran dan hafazan. Jadi sebenarnya dalam subjek ni untuk murid-murid tahap 2, kita banyak bermain dengan pengenalan kepada Al-Quran, untuk mereka mengenali Al-Quran. Contohnya kita adakan kuis berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan tentang berapa jumlah surah dalam Al-Quran, berapa juzuk dalam Quran, kemudian surah apa yang ada ayat tentang ayat yang terpanjang, surah apa yang ada ayat yang paling agung, surah apa yang ada ayat yang berulang-ulang. Jadi macam-macam yang kita belajar, yang kita cuba adakan kuis untuk mereka, dan mereka sendiri mencari sama ada ingin membuka Al-Quran ataupun ingin mencari di dalam internet, di dalam phone masing-masing berkaitan tentang nama-nama surah ni dan ayat-ayat berkaitan tentang Al-Quran yang kita selalu baca. Kadang-kadang kita fokus selalu kepada surah, ikut syllabus, tapi kali ni kita adakan kelainan. Kita cuba untuk mereka mencari tahu tentang Al-Quran yang mereka selalu baca. Jadi Al-Quran tu sebenarnya ada berapa surah yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril kan, sampailah kepada kita hingga ke hari ini. Tapi adakah kita betul-betul tahu tentang Al-Quran, tentang kandungannya, tentang maknanya, tentang cerita kisah di sebalik Al-Quran ni kan. Jadi kita cuba nak terapkan penerapan, input-input yang baik untuk murid-murid ini. Itu sedikit sebanyak. Kemudian untuk murid-murid tahap 1, sebenarnya untuk kali ini kita nak fokuskan kepada mereka menghafal doa kunut, kerana mengikut pemerhatian dan mengikut pandangan kebanyakan murid-murid ni sebenarnya ramai lagi yang tak tahu tentang doa kunut. Doa kunut ni lah yang kena praktis bacaannya, sebab yang kebiasaannya kita di sini selalu kalau untuk murid-murid
tahap 1 ni kita selalu fokus kepada solat sunat duha. Kan kita selalu setiap hari akan buat solat sunat duha berjemaah. Jadi kita hanya boleh dapat menilai bacaan mereka dari segi solat. Dari bacaan solat yang ada pada waktu solat duha ni. Jadi doa kunut ni hanya ada pada waktu solat subuh. Dan jadi untuk murid-murid yang sebenarnya mereka ada yang rajin solat, dah mula mengamalkan solat subuh selalu, yang mula mengamalkan solat subuh selalu, tapi kekurangannya adalah pada bacaan pada bacaan doa kunut kan. Jadi atas permintaan dan juga pemerhatian serta pandangan, kita cuba fokuskan untuk mereka fokus doa kunut dahulu. Jadi sebelum ni kita adakan nak kata puzzle, bukan puzzle, tapi kita ajak mereka membuat aktiviti menyusun potongan-potongan doa kunut ni dulu, untuk mereka nampak gambaran mulakan dengan apa kan. Potongan yang pertama contohnya Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kita adakan aktiviti ni, bukan saya saja aktiviti menyusun potongan-potongan doa kunut ni, kita nak mereka susun jadi satu doa kunut yang lengkap, tetapi perlu ada masa. Kita nak kira masa, betapa macam mana tahap mereka fokus menyusun doa kunut ni, cekap berapa banyak masa yang diambil untuk mereka susun doa kunut ni. Walaupun mereka tak hafal lagi, tapi kita ada paparkan pada skrin potongan yang pertama apa, potongan yang kedua apa, mereka hanya perlu menyusun je. Jadi kita nak tengok kepantasan dan kecekapan mereka melihat fokus pada skrin, melihat potongan doa-doa kunut ni, kemudian susun kan. Jadi alhamdulillah daripada sini kita nampak mana yang cekap kan, dari segi kecekapan, kepantasan, ketajaman penglihatan mereka fokus dengan doa kunut ini. Jadi alhamdulillah semuanya seronok bermain dengan masa ni, bermain dengan masa, siapa paling laju susun. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang kita sebenarnya nak usaha untuk mereka cuba menghafaz. Hari ni kita cuba dengan potongan yang pertama, Allahumma hdini fiman hadait. Semoga mereka diterangkan hati kan, dilembutkan hati untuk rajin menghafaz doa kunut ni. Kerana manfaatnya walaupun mereka masih lagi peringkat awal, masih peringkat rendah, masih lagi kecil, mereka tak nampak lagi apa manfaat doa kunut yang akan datang. Tapi kita cuba untuk sentiasa bagi penerangan tentang kelebihan menghafaz doa kunut ni. Ada sebenarnya akan datang nak solat subuh yang sah, yang sempurna, kenalah baca doa kunut. Memang kena baca doa kunut. Jadi insyaAllah sama-sama doakan. Okey, itu untuk murid tahap 1, dan kita pula masuk ke subjek-subjek. Okey, untuk murid tahap 2 sebenarnya kita ada fokus juga kepada kali ni ayat kursi. Kita ada berkongsi tentang ayat kursi kan. Jadi sebenarnya ayat kursi ni bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian ni, kerana ayat kursi ni sebenarnya dalam Al-Quran dia adalah ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung kerana adanya ayat kursi ni menggambarkan tentang kekuasaan Allah, betapa Allah berkuasanya dalam melindungi kita kan, dalam memelihara kita dan sebagainya. Kelebihan mengamalkan ayat kursi ni sangatlah banyak. Yang antaranya mendapat perlindungan daripada Allah. Kemudian insya-Allah setiap kali selepas solat fardu kita amalkan, insya-Allah akan dijanjikan syurga dan macam-macam lagi, dapat pahala dan sebagainya. Jadi ayat kursi ni sebenarnya saya sendiri pun ada pengalaman yang terbukti. Alhamdulillah, betapa ayat kursi ni sangatlah besar manfaatnya, nilainya, power.
sangat berkuasa ayat kursi ni, ayat Allah ni kan. Mana dulu saya pernah bekerja di satu syarikat Pizza Hut. Yang jadi waktu tu memang nak jadikan cerita, pada waktu tu adanya kes rompokan di Pizza Hut tempat saya kerja. Jadi perompak ni sebenarnya asalnya menyamar sebagai pelanggan, yang mana kami dah tutup kedai. Tapi pelanggan penyamar ni, perompak ni nak juga pizza waktu malam-malam ni, walaupun kami dah tutup. Kemudian saya bekerja sebagai cashier pada waktu tu, dan saya pun kata kita dah tutup dah, kalau nak sangat pizza pergilah Domino's. Kan, lagipun saya pula jujur, saya pula cakap yang semua dah balik dah, orang dapur semua dah balik, tinggal saya dengan manager sahaja. Jadi dia pun keluar kan, perompak dia pun keluar. Kemudian dia masuk balik, dia kata tak boleh sebab anak dia nak sangat pizza pada waktu tu, dan kalau tak dapat dia nak jumpa manager. Jadi saya pun pergi ke belakang kawasan dapur, dan juga ada office juga dekat dalam tu, dan saya cakap dengan manager saya yang ada orang memang nak sangat pizza, nak buat channel kan. Jadi kebetulan dekat dalam office tu, saya nampak dekat CCTV, kami nampak kat CCTV, orang tadi tu dia masuk ke kawasan dapur yang nak ke arah office ni, dan dia pakai helmet, topi keledar, mungkin tak nak nampak dalam CCTV kan. Jadi dia pun masuk, saya pun pelik lah. Saya cakap dengan manager saya, kenapa suka-suka hati dia masuk, dan kami pun keluar. Tiba-tiba lah baru perompak ni tunjuk. Dia keluarkan parang daripada poket seluar dia. Masya Allah kan, kita pun tak sangka dia boleh simpan kat situ. Dia simpan dekat seluar dia parang. Dan pada waktu tu saya memang rasa macam adakah ini mimpi, sebab kita tak pernah alami, tapi kita selalu tengok kan, kita selalu nampak dalam TV kadang-kadang kan. Tapi kita tak pernah rasa, tiba-tiba kita depan mata nampak parang diajukan dekat kita. Pada waktu tu memang saya rasa macam adakah mimpi. Memang saya cubit diri saya, dan memang ini adalah realiti yang saya tengah alami. Dan pada waktu tu sangatlah speechless, tak tahu nak buat apa. Dan dia suruh kami kata, saya tak nak cakap banyak. Jadi masuk dalam office tu, memang dia nampak duit je. Saya baru je kira duit, jadi cashier kan, kira duit, dan ada dekat dalam office tu. Manager saya tak simpan lagi dalam peti, so dia dah ambil duit tu. Dan kemudian dia tanya lagi manager saya, tapi Alhamdulillah mula-mula dia dengan saya, perompak tu, dia minta saya duduk dekat tepi pintu yang ada storage box. Saya duduk atas storage box tu. Dia kata duduk diam-diam, walaupun pintu tu dia tak kunci pun, saya boleh keluar larikan diri kalau saya nak. Tapi saya fikir kalau saya lari, saya tak ada kudrat sangat nak lari laju, dan boleh jadi dia akan cederakan manager saya. Dan kalau saya lari pun kat depan tu, mesti ada juga geng-geng dia kan. Walaupun dekat depan kawasan parking tu ada je staff kami 2 orang. Staff kita 2 orang tengah tunggu. Tapi mungkin mereka tak perasan. Mereka tak perasan. So jadi saya dengan manager lah yang alami. Okay, so kemudian dia memang ugut manager saya, dan manager saya pun tak nak bagi pun. Dia dah 1, 2, 3 nak ugut bunuh, memang manager saya bagilah. Termasuk dengan apa yang ada dalam peti besi. Tapi sebenarnya peti besi tu bukanlah peti yang utama. Jadi apa duit yang ada dekat dalam peti besi tu je lah yang dia bagi dekat perompak ni. Kemudian perompak ni pun cantas segala kabel yang ada, sebab dia nak hapuskan CCTV. Tapi sebenarnya memang CCTV tu ada kabel dia yang memang perompak tu tak nampak. Memang waktu dia cantas kabel CCTV tu, memang rasa macam ya Allah, kalau dicantas kepala kita, memanglah mati dah rasanya. Memang waktu tu saya rasa memang, adakah saya memang akan hidup? Adakah memang saya akan hidup lagi lepas ni kan? Sebab waktu tu memang
Ya Allah, musik tak. Waktu tu memang saya memang kita bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarga kan. Jadi memang doa waktu tu memang banyak baca ayat kursi. Saya tak mampu nak cakap apa-apa, nak tolong pun tak tahu nak buat apa. Tapi saya hanya mampu baca ayat kursi dalam hati. Dan kemudian saya banyak cakap yang saya buat kerja ni sebab saya nak cari rezeki. Jadi tolonglah saya kan. Saya tak sangka boleh jadi macam ni. Kemudian memang dia ugut pun manager saya. Memang dia nak macam nak bunuh kita kan. Tapi dia banyak dengan manager saya lah. Saya memang duduk je diam dekat tepi pintu tu. Dan manager saya ada cakap macam, saya ni baru. Sebab sebenarnya manager saya ada 3 orang. Tapi kebetulan yang jaga shift waktu malam tu adalah yang paling agak lembut sikit. Jadi tak ada apa orang kata seni pertahanan diri. Beza dengan lagi 2 orang manager saya. Jadi waktu tu memang manager saya kata dia baru dan saya waktu ada pula keberanian dan saya pun backup lah. Saya kata ya betul. Memang manager saya ni dia baru lagi. Dia tak tahu apa-apa sangat. So alhamdulillah perompak tu pun dengar. Lama-lama dia nak lepaskan diri. Dia kata jangan bunyikan apa-apa siren ke apa. Kalau tak siap, dia akan kerjakan kami. Tapi waktu tu memang sebab kita tak tahu apa yang dia akan buat pada kita. Memang saya sebagai perempuan pula, apa-apa dia boleh apa-apakan saya. Dia boleh roboh saya kan. Tapi alhamdulillah akhirnya dia pergi. Walaupun memang sedih, memang saya pun menangis. Kan bila keluar tu jumpa staff yang ada kat dua orang yang depan tu. Baru mereka perasan bila perempuan ni dah lari. Sebab bawa duit dengan nampak parang. Dan mereka pun cuba kejar. Dan mereka baru tahu yang tu perompak. Sebab mereka ingat itu abang saya. Tetapi sebenarnya saya tak ada abang. Saya adalah anak sulung. Tapi mereka lupa cerita yang saya pernah cerita. Jadi alhamdulillah akhirnya perempuan tu dapatkan tangkap. Kita pun kena pergi badan polis. Tengok suspek yang mana kawan Syaman, mana satu perempuannya. Jadi alhamdulillah semua settle. Tapi waktu tu memang saya macam alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah, memang kuasa Allah. Ayat kursi yang saya amalkan tu, alhamdulillah, memang Allah lindungi. Allah lindungi sangat-sangat. Allah masih lagi beri nyawa sampai dah sekarang, alhamdulillah. Dan jadi kita saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ni, lagi nikmat nyawa. Sebab kita tak tahu, kita tidur nanti, kita tu dah mati sementara. Jadi esok tu kita tak tahu sama ada kita masih lagi hidup ataupun tak kan. Kena selalu muhasabah diri sebab kita selalu buat dosa. Banyak buat dosa. Okey, jadi tu banyak pula kisah ayat kursi ni kan. Jadi kita galakkan murid menghafal ayat kursi kerana banyak manfaatnya untuk akan datang. Dan ada juga kisah yang saya pernah dengar. Ada seorang perempuan ni dia jalan seorang diri pada waktu malam. Dan dia amalkan ayat kursi. Jadi orang nampak yang seperti dia jalan dengan 2 orang lelaki yang mendampingi dia. Ibarat macam malaikat lah. Masya Allah kan. Ayat kursi adalah ayat yang agung dalam Al-Quran. Jadi sangatlah untuk kita amalkan. Dan itu berkaitan ayat kursi. Kemudian ada juga kita belajar tentang akhlak kita fokus kepada kuis, buat kuis. Sebab murid-murid ni nak main kuis. Jadi akhlak ni pun sebenarnya lebih kepada, sebenarnya akhlak ni senang je kalau kita nak jawab soalan. Tapi cumanya adalah dari segi praktikal akhlak kita sebenarnya. Adakah kita betul mengikuti kan? Kita belajar tentang akhlak, tapi adakah kita orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak baik seperti Rasulullah SAW? Jadi itulah sebenarnya yang kita belum lagi sepenuhnya berjaya untuk mencontohi Rasulullah SAW kan. Tapi kita cuba untuk menerapkan untuk murid-murid ni supaya sentiasa berbuat baik, sentiasa mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi semoga ibu bapa juga dapat memberi sokongan dan galakan untuk kita mendidik anak-anak ni dengan baik. Kemudian berkaitan tauhid dan juga bahasa Arab untuk tahap 1 kan. Kita ada buat dia kuis juga, tapi bukan secara online, tapi kuis yang kita tanya direct
dan mereka perlu menunjukkan kertas sama ada A, B, C, mana yang satu jawapannya. Jikalau A, tunjuk A, B, tunjuk B, C, tunjuk C. Tak perlu nak cakap, sebab kalau cakap nanti kawan-kawan lain akan tiru. Jadi dia sendiri tunjuk dan biar mukadimah yang akan tengok jawapannya betul ke tak. Kita banyak mula kaji tauhid dan bahasa Arab ni tentang pelajaran yang lalu. Kemudian berkaitan tentang ilak. Ilak kali ni untuk tahun 6 kita fokus pada waw zaidah pula. Waw zaidah dan juga alif zaidah di sini. Dan di sebelum ni mereka telah belajar tentang alif zaidah. Mana zaidah ni, alif zaidah ni adalah alif tambahan selepas waw jamak. Contohnya katabu, jalasu. Jadi kategori ni ada 3. Ada yang alif zaidah fi'il madi, ada yang waw zaidah fi'il mudhari', mansub ataupun majzum. Kemudian ada juga fi'il mudhari', ada juga alif zaidah kategori fi'il amar. Dan kemudian waw zaidah pula. Waw zaidah ni adalah waw tambahan yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran, tapi kita tak perlu baca panjang pun. Contohnya ulaika. Patutnya kan kalau waw mati, sebelum ni huruf baris depan kita kena panjangkan bacaan ulaika kan patutnya. Tapi sebab waw tu adalah waw zaidah, waw tambahan. Dan sebenarnya kalau dia tak ada pun tak apa, tapi dia ada, jadi dia adalah waw tambahan. Jadi kita sebut ulaika. Jadi waw tambahan tu lah yang sebenarnya dalam Al-Quran ada beberapa perkataan sahaja. Jadi kita ajak mereka untuk mencari contoh alif zaidah dan waw zaidah ini. Dan cabarannya adalah mereka perlu mencari mengikut masa. Contohnya, maknanya akan sebut dalam masa 30 saat, berikan contoh alif zaidah. Jadi kita tengok berapa banyak contoh alif zaidah yang dia boleh dapat. Mereka boleh dapat. Kemudian dalam 40 saat, 50 saat, 70 saat, tak kisahlah. Dan kita akan tengok, lihat, kira siapa yang paling banyak, siapa yang paling cekap. Alhamdulillah, semoga pelajaran ni sedikit sebanyak dapat menanamkan lagi dalam fikiran mereka dengan jelas tentang waw zaidah dan alif zaidah ni, bentuk ni macam mana, perkataan ni macam mana. Bila mereka tulis lagi, mereka akan ingat, mereka akan faham, mereka tengok, mereka lihat sendiri tanpa perlu kita suruh mereka tengok buka buku. Mereka akan sendiri buka buku sebab mereka kena mencari contoh. Dan juga buka Al-Quran kan, ataupun internet. Jadi at least sekurang-kurangnya mereka mengambil tahu. Mengambil tahu. Jadi Alhamdulillah, itu sedikit sebanyak yang kita belajar untuk kali ini. Jadi terima kasih yang menonton saya pada hari ini kan, setelah lama kita bertemu. Jadi untuk yang terakhir, terima kasih banyak-banyak. Dan doakan semoga kami di Umar Zaid Center ni, doakan supaya Umar Zaid Center ni terus maju jaya, dan kami diberi kekuatan, diberikan kesihatan yang baik, untuk diberikan kesempatan mendidik anak-anak ni. Dan juga doakan supaya kami dapat mendidik anak-anak ni dengan baik, kerana kami semua adalah manusia biasa. Kadang-kadang kita pun melakukan kesilapan yang mana mungkin kadang-kadang kelakuan anak-anak ataupun tahap mereka belajar kadang-kadang adalah reflect pada diri kami kan. Contohnya kalau mereka kurang, mungkin sebab kita yang kurang, dan sebagainya. Jadi doakan semoga kami kuat, kami tambah, dan kami dapat idea idea yang lebih baik, ada yang lebih kreatif untuk mendidik anak-anak ni. Kita cuba sedaya upaya untuk mendidik anak-anak ni macam anak-anak sendiri. Kalau kita ada anak sendiri, macam mana kita nak bagi anak-anak kita ni dapat juga apa yang kita nak kan, supaya mereka dapat belajar tentang agama ni dalam keadaan yang seronok, dan juga yang masa sama mereka dapat memperbaiki akhlak mereka, adab mereka kan, dengan seiring dengan kemajuan teknologi sekarang. Jadi cabaran anak-anak zaman ini sangatlah cabar, perlukan kesabaran yang tinggi kan. Kadang-kadang tipulah kalau kita tak marah, kita akan termarah juga asal marah.
rasa stres. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Kerana anak-anak ni adalah anak-anak syurga yang dikurniakan oleh Allah untuk kita, ujian untuk kita. Jadi dekat akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi insya-Allah kita akan cuba dengan sedaya upaya buat yang terbaik. Terima kasih untuk semua. Kita bertemu lagi pada akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.